Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dahulu dengan membaca 10 ayat pertama daripada suratul Kahf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمرنا بالتقوى والخلق الكريم فأرسل إلينا النبي الحكيم وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من كان خلقه القرآن اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه غر الميامين Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala sentiasa kita panjatkan di atas nikmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala yang maha luas kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala antara yang terbesarnya adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Kita diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu nikmat yang sangat besar kerana nikmat ini menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam, ajaran yang paling sempurna, ajaran yang membuatkan semua orang terpesona dengan syarat diamalkan kesemuanya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah, anutilah agama Islam ini secara keseluruhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menganuti dan mengamalkan agama ini secara keseluruhannya. Kerana agama ini menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bukan sahaja mengejar dunia akhirat ditinggalkan, dan bukan juga hanya mengejar akhirat sedangkan dunia ditinggalkan, tetapi agama ini adalah agama yang mengajarkan kita tentang keseimbangan.
mengajarkan kita tentang seimbangnya dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah taala berfirman, rebutlah apa yang telah Allah sediakan untuk kamu pada hari akhirat kelak, dan jangan lupa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bahagian yang Allah sediakan untukmu di dunia, dan berbuat baiklah seperti mana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya menggunakan kehidupan dunia ini untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah tidak perintahkan kita hanya mengejar akhirat dan meninggalkan dunia, dan bukan juga sebaliknya mengejar dunia sehingga meninggalkan akhirat, tapi agama Islam mengajarkan kita keseimbangan. Jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk kepada manusia, hudal linnas wa bayyinat, dan penjelasan minal huda, daripada petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan pemisah antara yang hak dan batil. Dan Allah Ta'ala menyebutkan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda bermakna di dalam Al-Quran ada petunjuk dan ada juga penjelasannya. Seperti mana kita tahu bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu yufassiru ba'daha ba'da. Sebahagian ayat Al-Quran boleh mentafsirkan dan menjelaskan ayat yang lain. Begitu juga As-Sunnah, di mana hadis Nabi SAW juga menjelaskan ayat Al-Quran dan dijelaskan oleh ayat Al-Quran. Begitulah nas-nas yang Allah telah turunkan, Allah sampaikan kepada kita untuk kita fahami melalui kalam-kalam ulama dan pelbagai lagi sumber yang kita boleh katakan sumber sekunder dan tertier, tapi sumber utama atau sumber prima bagi orang Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi oleh kerana kita dah sebutkan tadi, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beriman atau mengamalkan agama Islam secara keseluruhan. Oleh itu, kalau kita perhatikan, agama ini melalui Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan pelbagai aspek ataupun segenap ruang diajarkan dalam agama kita. Dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut akhlak dan muamalatnya, semuanya diajar oleh agama Islam dengan sempurna dan lengkap tanpa terkecuali. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ayat yang menyatakan tentang akidah sangat banyak. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sebaik-baik zikr itu adalah la ilaha illallah. Ketahuilah bahawasanya la ilaha illallah. Allah suruh kita belajar tentang apakah makna la ilaha illallah. Itu dari sudut akidah. Dan kalau kita tengok ibadah, pelbagai ibadah diajarkan melalui Al-Quran, melalui As-Sunnah. Wa aqimus salata wa atuz zakah, tunaikanlah salat dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, dan macam-macam lagi ibadah lain yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Al-Quran dan melalui lisan Nabi SAW melalui As-Sunnah. Dan antara perkara yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bahkan melalui lisan Nabi SAW, adalah berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak, sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila menerangkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran.
Seumpama nak menggambarkan bahawasanya apa kepribadian Nabi SAW itu menggambarkan kesempurnaan agama Islam yang dibawa melalui Al-Quran. Oleh itu kita tengok di dalam Al-Quran pelbagai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga adab dan akhlak kita. Antaranya Allah Taala mengatakan wa qulu lin-nasi husna, dan berkata-katalah kepada manusia ataupun kepada orang lain dengan kata-kata yang baik. Dan Allah Taala memerintahkan contohnya lagi wabil walidaini ihsana, dan wajib ke atas kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Itu antara contoh yang boleh kita katakan bahawasanya Al-Quran mementingkan dan menekankan aspek akhlak. Dan kalau kita perhatikan apakah maksud akhlak, secara mudahnya kita boleh katakan akhlak adalah apa yang dah menjadi kebiasaan seseorang atau kebiasaan manusia tanpa perlu memaksa dirinya ataupun mengerah keringat untuk melakukan perkara tersebut. Makna contohnya, seorang yang dah terbiasa dengan senyuman, bermakna senyuman tu dah jadi akhlaknya, dah jadi kebiasaannya. Oleh itu Al-Quran membimbing kita dengan pelbagai akhlak mulia, pelbagai perbuatan-perbuatan yang baik. Semoga perbuatan baik itu kekal menjadi akhlak kita, iaitu menjadi kebiasaan seseorang. Adapun akhlak buruk, maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Jadi bila kita nak buat klasifikasi ataupun kita nak bahagikan akhlak terbahagi kepada berapa jenis, ada dua jenis secara umumnya. Satunya kita panggil sebagai akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang baik dan terpuji, dan satu lagi adalah akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Akhlak-akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, contohnya kata-kata yang baik, berbuat baik kepada ibu bapa, menjaga kebajikan, dan pelbagai lagi akhlak-akhlak yang baik yang diperintahkan oleh agama kita. Adapun akhlak-akhlak yang buruk, contohnya kata-kata yang buruk, seorang yang suka menggunakan kata-kata kesat, mencarut, menyumpah kata orang kita, dan pelbagai yang lain. Dan antara akhlak buruk lagi menyakiti orang lain, dan antara yang patut kita faham dan ketahui adalah berkaitan dengan hasad dengki. Jadi hari ini untuk kuliah kita kali ini kita akan bincangkan tentang hasad dengki. Salah satu daripada akhlak mazmumah, akhlak tercela, akhlak yang tidak baik, akhlak yang dilarang oleh agama Islam, iaitu akhlak hasad ataupun perbuatan hasad dengki yang merupakan satu yang tercela ataupun dikutuk di dalam agama kita. Jadi kita cuba fahami apakah sebenarnya maksud hasad, dan apakah maksud hasad dari sudut bahasa Melayunya. Mungkin secara mudahnya kita katakan hasad adalah dengki. Dan apakah dengki yang dimaksudkan sebagai akhlak yang buruk di dalam agama kita? Jadi pelbagai definisi atau ta'rif bagi hasad dengki dalam kalau kita baca penulisan-penulisan ulama terdahulu, antaranya Al-Manawi menyebutkan al-hasadu tamanni zawala ni'matin an mustahiqqin laha وقيل هو ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه وصيرورتها إلى الحاسد. Kata Al-Manawi tadi, tamanni zawala ni'matin an mustahiqqin laha, seseorang yang bercita-cita ataupun berharap untuk hilangnya atau dimusnahkan, dihapuskan nikmat bagi orang yang berhak ke atas nikmat tersebut. Ataupun huwa zulmu dzin ni'mati, seorang yang menzalimi pemilik kepada salah satu nikmat, bitamanni zawaliha anhu wa sayruratiha ilal hasidi, dan dan harapan seseorang yang nak menghilangkan nikmat daripada orang yang memiliki nikmat tersebut dan mengembalikan ataupun menjadikan nikmat tersebut didapati oleh al-hasid, oleh orang yang penghasad tadi.
Dan kita nangga apa lagi ta'rif lain yang disebutkan oleh ulama. Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan al-hasadu tamanni zawala ni'matin min mustahiqin laha wa rubbama kana ma'a dhalika sa'yun fi izalatiha. Hasad itu adalah mengharap ataupun satu harapan, satu cita-cita untuk menghilangkan nikmat daripada seseorang yang layak menerima nikmat tersebut, dan boleh jadi disebabkan harapan dan cita-cita tersebut sa'yun fi izalatiha, iaitu dia berusaha untuk menghilangkan ataupun untuk memusnahkan nikmat tersebut daripada pemiliknya. Jadi kalau kita perhatikan dan kita cuba fahami apakah definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama yang kita bacakan beberapa contohnya tadi, hasad ini dapat kita simpulkan sebagai satu penyakit hati, sebab semuanya menyebutkan tentang at-tamanni, semuanya menyebutkan tentang harapan, satu perasaan berharap atau mengharapkan. Jadi hasad ini punca asalnya daripada hati, iaitu perasaan apa? Perasaan seorang yang mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain terhapus atau terhilang. Mungkin disebabkan apa? Disebabkan nikmatnya ada pada orang lain, tidak ada pada dirinya, ataupun yang ada pada dirinya kurang daripada apa yang ada pada orang lain. Itu menyebabkan seseorang itu ada perasaan mudah-mudahan hilang nikmatnya. Dan salah satu lagi ciri-ciri hasad juga membawa kepada perbuatan. Oleh kerana dia berharap untuk hilang nikmat tersebut daripada orang lain, maka dia pun melakukan satu usaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Kalau kita nak letakkan contohnya kita katakan seorang yang bekerja di satu pejabat, dan ada kawan yang dinaikkan pangkat atau dinaikkan gaji dalam keadaan dia sendiri tidak dinaikkan gaji atau tidak dinaikkan pangkat. Maka perasaan hasad ini timbul disebabkan kawan dia naik pangkat dan dapat gaji lebih, aku sih dapat gaji lebih. Bermakna itu adalah permulaan perasaan hasad. Dan menjadi lebih parah lagi, dia berusaha sama ada aku pun naik pangkat juga, ataupun aku akan pastikannya turun balik pangkat dan dapat gaji sama je dengan aku ataupun lebih rendah lagi. Maka perasaan dan perbuatan tersebut merupakan merupakan satu perasaan yang dipanggil sebagai hasad, dan satu ciri-ciri atau akhlak yang buruk secara aklian, secara akalnya. Manusia yang sihat akalnya akan menganggap hasad dengki itu satu keburukan, dan juga secara fitrah manusia memang menganggap dengki itu adalah satu perbuatan buruk. Dan secara nusus di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang untuk melakukan hasad. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali perkataan hasad atau berkenaan dengan hasad. Antaranya yang paling mudah lah, yang paling mungkin majoriti dalam kalangan kita menghafal ayat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang hasad, iaitu di dalam surah An-Nas, di dalam surah Al-Falaq. Di penghujung surah Al-Falaq Allah Ta'ala menyebutkan daripada awalnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Ta'ala mengajak kita untuk minta perlindungan daripada Allah, dan antara benda yang kita minta Allah lindung kita adalah min syarri hasidin idza hasad, daripada kejahatan atau keburukan pendengki, penghasad, idza hasad, apabila dia melakukan ataupun berlakunya perasaan hasad tersebut. Dan antara ayat Al-Quran yang lain, contohnya dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perihal orang Yahudi
yang dengki kepada hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah di penghujung ayat penceritaan Allah tersebut dalam ayat 54 Allah Taala mengatakan am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Adakah layak mereka untuk hasad, dengki kepada manusia ala ma atahumullahu min fadlih, di atas apa yang Allah kurniakan kepada mereka daripada kelebihan-kelebihannya. Faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Sesungguhnya kami telah, Allah berikan contoh dahulu, Allah pernah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga-keluarganya al-kitab wal hikmah, kefahaman kitab dan hikmah, kebijaksanaan, wa atainahum mulkan azima, dan Allah berikan kepada mereka kekuasaan atau kerajaan yang diperintahkan, atau Allah berikan kepada mereka satu kaum untuk diperintahkan. Maka kelebihan Allah berikan kepada sesiapa sahaja, dan mana-mana manusia tidak layak untuk melakukan kehasadan. Itu antara contoh-contoh di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan perihal hasad dan tentang bahayanya hasad, tentang bahawasanya hasad itu adalah sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh manusia. Dan di dalam hadis pun pelbagai hadis yang menceritakan tentang hasad, baik secara jelasnya, contohnya Nabi SAW menyebutkan iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu. Allah Ta'ala menyebutkan pelbagai akhlak-akhlak buruk seperti su'udh-dhann, berburuk sangka, sehinggalah Nabi SAW menerangkan tentang pelbagai akhlak-akhlak yang buruk. Antaranya adalah su'udhan, iaitu berburuk sangka, dan disebutkan juga dalam hadis yang sama wala tahasadu, janganlah kamu berhasad, wala tabaghadu, dan janganlah kamu berbenci-bencian, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang yang bersaudara. Maksudnya hasad ini adalah satu perbuatan yang boleh menyebabkan kita putus persaudaraan, kita melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan sesama Muslim. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-hasadu wal-baghda'u hiyal haliqah. Hasad, dengki dan kebencian itu adalah al-haliqah, sesuatu yang pencukur. Al-haliqah itu adalah pencukur ataupun sesuatu yang menghilangkan. La aqulu tahliqus sya'ra, tidak aku katakan hasad dan dengki itu mencukur bulu atau rambut, walakin tahliqud din, tetapi ianya membinasakan ataupun mencukur agama. Mana seolah-olah kalau kita cukur bahagian-bahagian yang berbulu akan jadi nipis, rambut atau bulu tersebut, maka hasad dan kebencian itu boleh menipiskan agama kita, boleh menipiskan ketakwaan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan ceritakan kenapa hasad itu merupakan satu yang sangat-sangat dilarang di dalam agama. Walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, kata Nabi SAW, dan demi dia yang nyawa aku di tangannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersumpah, la tadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, hatta tu'minu, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih-kasihan, berkasih sayang. Makna kasih sayang sesama umat Islam, kasih sayang sesama saudara se-Islam merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang.
kita dah mengucap 2 kalimah syahadah, kita dah menunaikan salat, kita dah mendirikan salat, kita dah menunaikan zakat, dan semua rukun Islam kita kerjakan. Dan antara ciri lagi kesempurnaan iman kita adalah dengan kita menjaga hubungan sesama Muslim, sesama komuniti kita, berkasih sayang. Mudah-mudahan dengan kasih sayang itu iman kita sempurna, seperti Nabi SAW mengatakan, la tu'minu hatta tahabbu, tidaklah kamu ataupun tidaklah sempurna iman kamu sehingga kamu berkasih-kasihan. Afala unabbi'ukum bima yuthbitu dzakum lakum, adakah ingin kamu aku khabarkan tentang apa yang akan memastikan kamu perkara tersebut, iaitu masuk syurga dan beriman tadi. Afshus salam bainakum, sebarkanlah salam, tebarkanlah salam di antara kalian. Kita ucapkan salam, kita doakan kebahagiaan orang, kita kita ajak orang kepada kebaikan. Itulah merupakan ciri-ciri kasih sayang orang mukmin. Baik. Dan pelbagai lagi sebenarnya kalau kita nak bacakan semua hadis berkaitan dengan hasad dan ayat Al-Quran, mungkin akan banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dan sebutkan di dalam Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada beberapa perkara yang kita nak sebutkan tentang kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk hasad. Kena agama Islam si nyuruh kita hasad. Kalau kita perhatikan, hasad tu merupakan satu perbuatan jahat yang mana balasannya sebelum terjadi hasad sekalipun dah ada balasannya. Kalau kita perhatikan, hasad adalah dengki. Hasad adalah dengki. Dan dengki ya tadi kita dah sebutkan bahawasanya datang daripada hati. Mana penyakit ini adalah penyakit hati. Sebelum seorang itu ataupun bila nak berlakunya perasaan hasad dengki, maka seorang itu ada hati yang gelisah atau resah, mengenangkan kenapa kawan aku dapat nikmat tersebut, aku tak dapat. Kenaknya dapat maki kereta besar, aku si dapat. Kenaknya ada rumah besar, aku si dapat. Kenaknya tu dapat jodoh awal, aku si dapat. Maka perasaan tersebut dah menyakitkan hati kita, menyebabkan kita tak tenang, menyebabkan kita tidak menyebabkan kita tidak tenang, menyebabkan kehidupan kita tidak selesa. Jadi itu adalah hukuman awal untuk orang yang hasad atau dengki. Belum lagi kita ceritakan bila dah hasad dengki, mulalah terputus hubungan antara seorang dengan saudaranya. Bila dah terputus hubungan, ditambah lagi dengan usahanya nak menghilangkan, contohnya dengki dengan orang yang mendirikan rumah tangga, berbuatlah apa-apa keburukan yang boleh merosakkan rumah tangga seseorang. Dengki dengan kejayaan dalam perniagaan, kita buatlah sesuatu yang boleh merosakkan perniagaan orang. Maksudnya perbuatan hasad tadi membawa kepada banyak lagi kebinasaan. Jadi itulah antara punca utama kenapa Allah Subhanahu Wa Taala larang kita untuk melakukan hasad, sebab ia akan membawa fasad yang sangat besar, akan membawa kepada kerosakan yang sangat banyak, yang kita sebutkan berentetan. Daripada awalnya tadi kita sakit hati, belum nak hasad lagi, kita dah ada satu balasan, iaitu sakit hati. Kemudian dah sakit hati, kita putus saudara. Dah kita putus saudara, kita usaha nak buat satu keburukan. Dah settle hal kita dah lakukan kerosakan dalam orang lain, dan orang tersebut pun akan mengalami ataupun akan menghadapi kesukaran, dan banyak lagi fasad ataupun banyak lagi kerosakan yang akan berlaku rentetan daripada sifat hasad tadi. Itu adalah salah satunya. Dan dari satu sudut pandang yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk melakukan hasad ataupun melarang akhlak terkutuk yang namanya hasad dengki tadi. Merupakan seorang yang hasad ada padanya ciri-ciri ciri-ciri tidak beriman.
ataupun ciri-ciri seorang yang meninggalkan keimanannya terhadap qada dan qadar. Dah pastilah punca seorang yang hasad merupakannya dengki. Kena nikmat dia dapat dia kepada orang lain, si dapat untuk aku. Kenapa dia, kenapa bukan aku? Jadi itu merupakan sesuatu yang menafikan imannya kepada takdir. Sedangkan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun iman yang 6, yang dia tahu bahawasanya rukun iman yang ke-6 adalah wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan ketentuan yang telah Allah tentukan, sama ada ia baik pada pandangan dirinya ataupun buruk. Bermakna seorang yang beriman dengan takdir, dia akan faham Allah dah tetapkan untuknya bahagiannya, untuk aku bahagian aku. Adapun orang yang hasad, maka dia sentiasa memikirkan kenapa dia, kenapa bukan aku. Itu adalah antara tanda mempersoalkan takdir. Dan orang yang mempersoalkan takdir ini bukan semata-mata isunya tidak beriman. Boleh kita katakan orang yang mempersoalkan takdir ini adalah orang yang bodoh, sebab tidak meyakini tentang betapa bijaknya Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita fikirkan sedalam-dalamnya, terutamanya orang yang dah melalui pelbagai perkara dalam kehidupan, cuba kita renungkan bahawasanya betapa di dunia ini Allah berikan nikmat kepada kita. Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita melalui pelbagai jalan, pelbagai pintu. Maksudnya nikmat dia bukan hanya datang melalui pangkat. Nikmat dia bukan datang melalui harta atau duit. Nikmat dia bukan datang melalui melalui kereta mewah, melalui macam-macam lagi perkara-perkara material. Tapi nikmat dia datang daripada segenap penjuru. Duit dia memang betul, duit dia adalah nikmat. Tapi yang menjadi nikmat yang lebih besar adalah bila Allah kurniakan rezeki kepada kita dengan keberkatan. Dengan keberkatan, dengan makna yang lain, duit yang berapapun jumlah duit yang kita dapat, duit tersebut membawa manfaat kepada kita. Ada orang mungkin Allah kurniakan kepadanya duit yang banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala ujinya dengan penyakit, lalu duit tersebut habis untuk berubat. Dan ada orang Allah kurniakan duit yang mungkin tak sebanyak orang lain, tetapi kesihatan yang Allah beri kepadanya menyebabkan duit tersebut dimanfaatkan dalam kehidupannya ke arah yang berlainan daripada orang yang berubat tadi. Dan macam-macam contoh lain. Mungkin nikmat seorang tu ada keluarga yang bahagia berbanding dengan keluarga orang lain, maka kita jangan banding-bandingkan. Kita jangan compare, kenapa dia dapat itu aku tak dapat, kenapa aku dapat cuma sedikit, orang lain dapat lebih. Sedangkan kelebihan itu adalah keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah beri yang terbaik kepada kita. Baik. Jadi hasad yang kita sebutkan sebagai satu perkara yang sangat-sangat dikutuk atau dicela oleh agama kita tadi, adalah satu perkara yang sangat bahaya. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk mentadabbur salah satu ayat Al-Quran di penghujung Al-Quran, salah satu surah di dalam Al-Quran, di penghujung Al-Quran, yang menceritakan tentang hasad, ada menyebutkan tentang hasad. Surah Al-Falaq yang kita ada bacakan sebentar tadi, surah yang pendek 5 ayat tapi maknanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq. Allah sebutkan, Allah mulakan firman-Nya dengan perkataan qul. Qul, perintah, katakanlah wahai Muhammad, ajarlah umatmu wahai Muhammad untuk menyebut a'udzu birabbil falaq. Aku mohon perlindungan atau aku berlindung birabbil falaq, dengan Tuhan kepada waktu subuh. Al-falaq adalah waktu subuh, waktu pagi. Jadi kalau kita renungkan, Allah Ta'ala minta kita untuk minta perlindungan kepada pencipta waktu pagi, sebab daripada waktu pagi, bermula pagi sehingga malam, keseluruhan hari kita memerlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq.
Dan apakah yang kita nak minta lindung daripada Allah Ta'ala melalui surah Al-Falaq yang Allah sampaikan, min syarri ma khalaq, daripada syar, keburukan apa yang Allah ciptakan. Adakah Allah ciptakan perkara yang buruk? Yang Allah cipta dan takdirkan semuanya baik-baik, tapi buruk di mata manusia, dan keburukan yang untuk manusia minta lindung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabkan kita dah semua kita setuju bahawasanya Allah turunkan, Allah ciptakan kita di muka bumi ini sebagai ujian untuk kita. Adakah kita pilih jalan yang benar ataupun jalan yang salah? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah ciptakan kita di dunia, Allah beri kepada kita petunjuk, dan ada yang pilih jalan yang benar, ada yang pilih jalan yang buruk. Dan orang yang memilih jalan yang buruk boleh membawa keburukan kepada orang lain. Sebab ialah kita minta min syarri ma khalaq, kita minta Allah lindung kita daripada kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, baiknya manusia dan baiknya jin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan minta lindung daripada Allah daripada kejahatan kegelapan apabila ia masuk, iaitu mulanya waktu senja dan malam. Maksudnya daripada pagi kita minta perlindungan Allah sehinggalah malam. Antara yang Allah suruh kita minta perlindungan lagi, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada syar, keburukan atau kejahatan an-naffatsat, orang yang menghembus-hembus fil 'uqad, pada simpulan-simpulan, iaitu sihir. Ini merupakan satu kita madah kata kiasan yang Allah Ta'ala sebutkan untuk penyihir-penyihir. Naffatsati fil 'uqad, mereka yang membaca mantra ataupun sihir-sihirnya lalu dihembuskan kesimpulan untuk menghantar simpulan tali atau ikatan apa-apa sahaja untuk menghantar atau menyihir orang lain. Jadi antara yang Allah nyuruh kita minta perlindungan daripadanya adalah daripada sihir-sihir ahli sihir ataupun penyihir yang nak menyihir manusia dengan keburukan. Dan yang terakhirnya Allah sebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada keburukan hasid, orang yang pendengki atau penghasad, idza hasad, apabila dia mendengki ataupun apabila dia berlaku hasad. Jadi kalau kita renungkan ayat surah Al-Falaq 1 sehingga 5 ni, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada benda-benda yang sangat-sangat besar. Di mana Allah Ta'ala pada awalnya mengumumkan min syarri ma khalaq, apa sahaja yang Allah ciptakan, kalau ada keburukan kita minta perlindungan daripadanya supaya keburukan tersebut tidak mengenakan kita. Dan bila Allah sebutkan di akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad, menggambarkan antara keburukan ciptaan-ciptaan Allah adalah makhluk-makhluk yang ada perasaan hasad tadi. Kalau Allah nak listkan semuanya, mungkin banyak lagi keburukan selain daripada hasad. Tapi hasad adalah salah satu yang sangat besar, jadi dinyatakan sekali di dalam surah Al-Falaq. Jadi mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perasaan, daripada orang yang hasad dan daripada berlaku hasad. Maka itu merupakan salah satu perkara yang perlu kita ambil kita perlu ambil pengajaran daripada surah An-Nas, bahawasanya hasad itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat bahaya, yang jangan kita leka jangan kita leka untuk minta Allah lindung kita daripada penghasad dan daripada menghasad. Maksudnya daripada jadi seorang yang dihasadkan oleh orang, ataupun kita minta juga lindung daripada Allah, ya Allah minta jauh daripada perasaan hasad, seumpama kita minta Allah jaga hati kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Baik, oleh kerana hasad tadi adalah satu penyakit yang asal usulnya daripada hati, maka rawatannya juga berasal daripada hati. Maksudnya kita perlu merawat hati kita. Dan dari sudut kita nak merawat ataupun mencegah
daripada daripada perbuatan hasad ini, kita boleh tengok daripada dua sudut. Bagi penghasad dan bagi orang yang dihasad. Jadi orang yang nak melakukan hasad, apakah ilaj ataupun apakah rawatan dan pencegahan yang patut dilakukannya? Kita boleh tengok beberapa perkara. Bagi orang yang nak melakukan hasad, perkara yang paling utama sekali untuk dia kita katakan untuk seseorang itu mencegah dirinya daripada melakukan hasad adalah ittiba'uddin fi ijtinabihi, mengikut nasihat ataupun mengikut suruhan atau ajaran agama tentang menjauhkan hasad. Betapa banyaknya ayat Al-Quran dan hadis tadi yang Nabi SAW larang secara jelas, wala tahasadu, jangan kamu berhasad. Dan kita dah ceritakan apakah kesan-kesan buruk hasad, hukumannya daripada awal yang kita sebutkan tadi, sehinggalah kefasadan yang banyak yang akan berlaku disebabkan hasad. Maka perkara tersebut cukup untuk kita jadikan pengajaran bahawasanya agama kita melarang untuk kita untuk kita menjauhkan atau meninggalkan perbuatan hasad. Warruju'u ilallah, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan hasad, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan orang yang bersabar dan bersyukur. Ingatlah bahawasanya Allah menghukum orang yang hasad dan kufur dan melakukan kefasadan. Maka ingat dan kembali kepada Allah itu merupakan salah satu cara yang sangat ataupun yang paling utama dalam nak meninggalkan perbuatan hasad. Jadi yang pertama tadi adalah kembali kepada agama ataupun kembali mengikuti ajaran agama secara keseluruhannya. Yang kedua adalah tentang akal fikiran kita. Sebab kita dah sebutkan tadi, hasad datang daripada hati. Datang daripada hati perasaan hasadnya. Tapi perasaan tersebut, apa yang trigger hati ya? Mata pandangan kita yang menyebabkan kita berfikir. Kita nangga, kita dapat melihat nikmat orang lain, dalam keadaan otak kita berfikir, kenalah dapat dengannya, si dapat dengan aku. Kenapa orang lain yang dapat, kenapa bukan aku? Jadi pemikiran tersebut merupakan satu kecelaruan ataupun satu keburukan yang ada dalam akal fikiran manusia. Maka kita ubahlah pemikiran tersebut kepada pemikiran yang positif. Tukarkan daripada hasad kepada syukur. Ataupun yang paling mudahnya adalah kita alihkan pandangan atau fikiran kita yang boleh membawa kepada hasad. Saya beri satu contoh yang boleh jadi mungkin salah satu sebab berlakunya hasad, terutamanya dalam dalam kalangan kita yang hidup di dunia yang penuh dengan dunia di hujung jari. Betapa banyaknya jenis-jenis social media yang ada sekarang, yang mana orang melihat nikmat yang dipertontonkan oleh orang melalui media-media sosial, dan datanglah sifat ataupun perasaan dengki apabila melihat buka akaun Instagram kawan sedang kongsikan gambar kereta, buka Instagram kawan lain ataupun Facebook kawan lain, kawan sedang kongsikan dapat makan di restoran mewah, kongsikan cash, duit yang dapat daripada hasil perniagaan. Maka kalau kita dah nampak kalau kita dah tengok di social media tentang orang yang menzahirkan nikmat-nikmat yang boleh mendatangkan rasa hasad dalam diri kita, maka tinggalkan, tutup handphone seketika untuk kita fikirkan bahawasanya perasaan tersebut perasaan yang salah. Dan yang ketiga, berkaitan juga dengan cara untuk mengawal diri daripada munculnya hasad dengki tadi adalah dengan kita menguatkan lagi iman kita tentang redha
bagi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Redha dengan takdir yang Allah taala tetapkan, maka keredaan dengan takdir yang Allah tetapkan tersebut menyebabkan kita dapat menghilangkan atau memusnahkan rasa hasad. Kita dah sik mikir gitu dah. Kita dah tidak memikirkan tentang nikmat tersebut patut aku yang dapat, bukan dia. Tidak, kita yakin bahawasanya apa yang Allah tetapkan itu berdasarkan usaha-usaha kita adalah yang terbaik untuk kita dan untuk orang lain. Maka itu merupakan beberapa perkara yang boleh saya kongsikan tentang cara untuk penghasad mengawal dirinya. Ada satu lagi bahagian atau sudut pandang yang boleh kita kongsikan dan boleh kita amalkan untuk melindungi diri kita daripada dihasadkan oleh orang lain. Maksudnya kita dari sudut nak menjadi seorang yang pendengki, itu cara-cara yang kita jelaskan tadi. Adapun dari satu sudut pandang lain, kita nak menjaga diri kita daripada didengki oleh orang lain. Ada banyak perkara sebenarnya, kita sebutkan beberapa. Yang pertamanya adalah at-ta'awudz, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita disebutkan dalam surah Al-Falaq tadi, bahwasanya Allah suruh kita minta perlindungan, a'udzubillah. Contoh yang Nabi SAW ajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita minta Allah Taala dengan kesempurnaannya melindungi kita daripada segala perkara yang buruk. Yang kedua adalah menjaga takwa. Betapa pentingnya seorang yang menjaga takwanya, terutamanya dalam nak mengizharkan nikmat. Memang menzahirkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan merupakan satu tuntutan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan adapun nikmat yang Allah berikan, maka kamu kongsikanlah, ceritakanlah tanda syukur. Jadi bila kita nak ceritakan nikmat yang kita dapat kepada orang lain, untuk zaman kita tu, kita nak kongsikan di dalam social media, satu niat perlu jaga, kerana itu adalah takwa. Kalau kita nak ceritakan nikmat kepada orang lain untuk tanda syukur, berkongsi kegembiraan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita nak menunjuk-nunjuk bahawa aku ada, orang lain si ada, maka itu boleh membuka ruang hasad. Terutamanya dalam social media, kita pertimbangkanlah betapa banyaknya orang yang akan melihat. Mungkin bila kita share makanan ataupun makan di restoran yang mewah, berapa ramai orang yang si mampu nak makan di situ, maka berkongsi secara besar-besarannya ada kemungkinan membawa kepada keburukan. Kalau nak share pun biarlah kita share dengan kawan-kawan rapat saja. Ya, aku pergi restoran, nak cerita kau ria. Yaman. Bermakna kita ceritakan untuk berkongsi, alhamdulillah Allah beri aku peluang. Tapi kalau nak share secara menyeluruh, yang mana kita tak tahu orang-orang yang melihat social media kita datang daripada pelbagai latar belakang yang mungkin akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Dan antara yang lain adalah tajrid at-taubah, ataupun sentiasa melazimi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tahu fasad yang berlaku untuk disebabkan apa sahaja, termasuklah hasad, adalah disebabkan manusia ataupun disebabkan kita sendiri, seperti Allah Taala sebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa yang musibah yang terjadi ke atas kamu, fabima kasabat aydikum, adalah apa yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan kamu. Maka kita sentiasa melazimi taubah, mudah-mudahan fasad tersebut hilang daripada kita. Dan banyak lagi sebenarnya, antaranya sedekah, memperbanyakkan sedekah dan kebaikan kepada orang lain supaya kita tidak didengki oleh orang lain, dan macam-macam lagi yang boleh kita fikirkan. Dan jagalah takwa kita untuk kita menghilangkan hasad daripada orang lain. Itu adalah beberapa perkara ataupun tips yang saya boleh kongsikan tentang kita nak melindungi diri kita daripada hasad, daripada melakukan hasad dan daripada diperlakukan hasad. Jadi
Untuk yang terakhirnya, saya nak kongsikan satu lagi maklumat ataupun satu lagi perkara berkaitan dengan yang ada kaitannya dengan hasad, iaitu hasad yang diperbolehkan di dalam agama kita. Ada dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad ataupun tidak boleh melakukan hasad kecuali pada dua perkara, iaitu ayyatamanna ar-rajulu ayyarzuqahu Allahu malan yunfiqu minhu fi sabilil khair aw yatamanna ay yakuna hafizan li kitabillah fayatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahawasanya hasad yang dibenarkan tadi, Nabi SAW sebutkan contohnya ialah seorang yang bercita-cita nak dapatkan rezeki yang banyak untuk dibelanjakan rezeki tersebut fi sabilil khair, ke jalan kebaikan, dan bercita-cita untuk menjadi hafiz untuk kitabillah, menghafal Al-Quran, fayatluhu ana al-laili wa atrafan nahar, supaya dia boleh membaca Al-Quran sepanjang siang dan malam. Bermakna seumpama Nabi SAW menyebutkan hasad yang kalaulah seorang itu dengki, banyak aja duitnya, mudahan aku ada banyak duit macam ya supaya aku dapat banyak bersedekah. Bermakna bukan niatnya tadi nak meruntuhkan empayar ataupun nikmat yang orang yang dapat, ataupun hebat juga yang dapat menghafal Al-Quran, aku pun mau je supaya aku dapat membaca Al-Quran selalu. Mana itu bukanlah hasad yang kita katakan mazmum atau dicela tadi, dan itu kalau dalam bahasa Arabnya lebih hampir untuk disebutkan sebagai ghibtah, dengki yang baik, iaitu kita dengki untuk kita berusaha jadi sebaik orang itu untuk melakukan kebaikan, bukanlah kita mengharap hilangnya nikmat daripada seseorang itu. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan al-ghibtah ataupun hasad dengki yang dibenarkan oleh syariat kita. Jadi sepanjang perkongsian kita pada kuliah kali ini, kita dah sebutkan banyak perkara tentang hasad dengki. Kita mulakan mukaddimahnya tadi dengan bahawasanya agama Islam mengajarkan semua aspek termasuk akhlak, dan akhlak itu ada yang baik dan buruk. Salah satu akhlak yang buruk adalah dengki, dan kita ceritakan pelbagai maklumat tentang dengki. Kita mulakan tadi dengan definisi apakah maksud hasad dengki, apakah contoh-contoh perbuatan hasad dengki. Kita dah bacakan juga beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang hasad dan dengki, dan kita dah sama-sama tadabbur surah Al-Falaq yang mana di penghujungnya disebutkan tentang al-hasad, dan kita dah kongsikan juga beberapa tips bagi mengelakkan diri daripada menjadi pendengki ataupun didengki. Dan yang terakhirnya kita dah sebutkan tentang al-ghibtah ataupun apakah hasad dengki yang dibenarkan oleh syariat. Mudah-mudahan semua yang dikongsikan bermanfaat dan memberi faedah kepada kita untuk diamalkan, dan sebagai kebaikan yang untuk Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Dan sebelum saya mengundurkan diri ataupun menamatkan kuliah pada hari ini, saya nak cadangkan kepada pihak penganjur IIC terutamanya untuk dibuka kelas atau dijemput mana-mana asatizah yang berkelayakan untuk menceritakan satu lagi perkara yang berkait rapat dengan hasad, iaitu tentang ain ataupun pandangan mata jahat. Ada satu istilah ataupun satu perbuatan jahat di dalam agama kita yang namanya al-ain, yang berkaitan dengan hasad, iaitu pandangan mata jahat, yang mana kita perlu faham apakah maksud al-ain dan apakah punca berlakunya ain, dan apakah ilaj ataupun rawatan bagi ain yang apabila berlakunya kejahatan yang namanya al-ain tadi. Mudah-mudahan kalau dilaksanakan ataupun dibuat penerangan tentang perkara tersebut oleh orang yang berkelayakan, mudah-mudahan kita dapat sama-sama input dan menjauhi diri kita daripada
al-ain, iaitu perbuatan yang tidak baik tersebut. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur Sarawak IIC di atas jemputan untuk perkongsian kali ini. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.